Assalamualaikum dan selamat petang. Apa khabar semua? Minta maaf tadi ada teknikal. Saya bersiaran daripada hometown, jadi kena bear lah dengan line-nya dengan sedikit gangguan. So nama saya Zamzana, saya dari pantangplus.com, bukan pengasas bersama, dan pantangplus.com ialah sebuah platform untuk tempahan pakej berpantang. Jadi saya bersiaran dari The Pantang Plus Coaching Center hari ini, dan Pantang Plus Coaching Center ditubuhkan untuk memperkasakan wanita yang berminat menjadi juruterapi di dalam bidang urutan dan juga penjagaan wanita dalam pantang. So saya bermula kira-kira 8 tahun lepas, tapi bergerak secara solo dan juga bergerak secara mobile. Makanya dari sepanjang perjalanan saya sehingga apa yang puan dapat lihat hari ini, um, saya mengutip banyak pengalaman dan melalui diri sendiri dan juga pemerhatian yang lain. So saya nak cakap yang walaupun kita ni menjadi tukang urut, tapi tidak bermakna kita memperlekehkan kejayaan ini, dan oleh kerana terlalu ramai yang terlibat dalam bidang ini, maka pemasaran sangat penting untuk seorang terapis ataupun tukang urut. Okay, so boleh saya kongsikan kat sini adalah apa yang saya lalu sendiri. Jadi ramai yang bertanya bagaimana saya dapat uh, letakkan diri saya di tempat yang tersendiri, dan mungkin apa bagi saya lah, kita boleh kongsi untuk sebagai panduan, tapi tak semua orang sesuai dan sedia untuk melakukannya. Untuk menggenggam sesebuah kejayaan tu memang memerlukan pengorbanan. Okay, dan kita pula sebagai seorang wanita, kita ada banyak tanggungjawab. Jadi antara kita boleh buat, sempat buat, mampu buat, tu semua kena kira juga. Okay, jadi nasihat saya, walaupun kita ada kekangan ataupun orang kata terhad dari segi pelbagai sumber, tapi dia tidak akan boleh memberhentikan kita daripada melakukan kerja-kerja pemasaran setiap hari. Okey, so dulu cikgu marketing saya dia ada cakap, jika kita hendakkan jualan setiap hari, kita perlu buat pemasaran setiap hari. Jadi pemasaran pun sekarang dah meluas, terlalu banyak options, terlalu banyak pilihan. Jadi puan-puan yang berkecimpung sebagai juruterapi ni boleh pilih nak buat yang macam mana. Dia ada yang percuma, dia ada yang berbayar, dia ada yang atas talian, dia pun ada yang tidak dalam talian. So itu semua terpulang. Okay. So pertamanya dari segi ilmu pemasaran ni, kita letak diri kita dulu, kita kena belajar. Kita kena menuntut dulu. Okay. So untuk belajar, carilah mana-mana guru yang puan selesa, okay, selepas melihat apa yang dia dah buat. Okay, so cari mana-mana guru yang selesa, kemudian pergi menuntut belajar tu, dan ada setengah guru tu dia memang dah letakkan bayaran atau harga. Jadi benda ni adalah satu benda yang bukan paksaan. Kalau lah puan-puan bersedia, bayar. Kalau tidak, kita cari lagi option lain. Okay. So ilmu pemasaran ni, ramai guru pemasaran di luar sana. Mereka adalah bagi saya golongan yang hendak menurunkan ilmu. Okay, excuse me. Okay, jadi tengok juga sama ada apa yang mereka nak kongsi tu adalah apa yang kita nak, apa yang kita nak, memang cari sangat. Okay. Belajar ni pula puan, ilmu yang kita belajar tentang apa saja ilmu pemasaran yang kita belajar adalah lebih baik kita amalkan ataupun kita praktiskan, dan kemudian kita akan dapat kita punya hasil. Dan selepas kita dapat hasil tu, barulah kita boleh kata, oh okey, memang saya belajar dengan dia dan proven. Dan proven maksudnya dan terbukti ilmu tu memang relevan dan membantu perniagaan saya. Tetapi jika puan belajar dan tidak amalkan atau tidak praktiskan, puan tak boleh claim ataupun kecam apa-apa kepada cikgu tu, kerana puan pun tidak apply. Jadi bila kita tak apply dan kita kata, I dah attend dah kelas dia, tapi rasa macam tak dapat apa-apa pun, macam tu lah kan. Ada a lot of people ada buat benda macam tu lah. Tapi pada saya sangat fair. Jika saya pergi ke mana-mana kelas,
Kalau kita amalkan, kita boleh cakap aku dah cuba dan tak dapat apa yang dia ajar. Macam tu lah. So apabila tak dapat apa yang dia ajar tu, mungkin kita kena belajar lagi lah. Tapi apabila kita kata, oh aku dah cuba dan aku dapat apa yang aku nak, so Alhamdulillah. Okay, jadi ilmu ni dia bukanlah in general semua apply untuk semua orang. Okay, alright, tengok juga. So contohlah macam hadiri kelas marketing online, internet online, bagaimana jual promosi jenama. So puan kena tengok juga. Okay, kat stage mana puan berada dan dekat situlah puan pergi belajar lagi. Dan sekarang pun banyak agensi berkaitan pun ada buat juga. Kan? Kursus-kursus macam ni. Jadi saya galakkan kita pergi menuntut dulu. So pertama bagi saya untuk menguasai pemasaran kena ada ilmu. Itu yang pertama lah. Okay. So yang kedua bagi saya kita kena amalkan. So amalkan ni memang challenge lah. Okay. Mana nak kerja, mana nak bisnes, mana nak itu, mana nak ini. Jadi kalau tak diamalkan dia takkan lekat. So apabila kita amalkan dan kita dapat result dia, dan kita lepas tu baru boleh berkongsi. Maksudnya kita kongsilah, kita cakap, oh okey, aku dah buat teknik ni dan dia berjaya. Ataupun kita akan cakap, aku dah buat teknik ni, why not kau pun pergi berguru dengan cikgu yang sama. Tu susah nak dapat recommendation ni sebab bila dia tak pergi buat, dia tak buat apa yang cikgu dia ajar, dia susah nak recommendkan ke orang. Right? Kemudian selepas kita belajar, kita amalkan dan kita kongsikan dan kita sebarkan. Itu basic lah untuk tuntutan ilmu ni. Kemudian saya menjurus pula kepada posting di social media. Social media adalah satu medium yang sangat hebat dan sangat penting untuk seorang ahli perniagaan macam kita, dan apa yang kita posting dekat social media tu adalah diambil kira oleh pengikut kita, peminat kita kan, oleh cikgu-cikgu kita, oleh anak murid kita dan sebagainya. Jadi posting di social media tu perlu dibezakan antara personal dan juga dengan page. Kalau ada official page memang paparkan semua aktiviti berkaitan dengan perniagaan. Tetapi jika puan hanya ada personal page, okay, kalau personal page pun juga perlu paparkan semua aktiviti perniagaan dan juga sosial yang menjurus kepada menaikkan jenama kita sebagai business owner. So benda ni dia memerlukan masa, tapi tak adalah kata macam bila dah ready baru nak buat. Sama-sama itu pun kita dah boleh buat. Jadi kita kena acquire skills tu. Skills iaitu kemahiran adalah satu benda yang kita kena acquire. You belajar saja tak boleh, tapi kena buat juga. Okay? Alright. So bila kita posting dekat social media yang percuma, tentulah hendak menunjukkan kepakaran kita, tapi tidaklah sampai setiap posting tu kena menjual je kerja, ambillah saya menjual saja. Jadi menjual ni adalah satu tajuk yang apabila orang tengok dia lari, dia tak suka dijual, kita tak suka orang jual barang kat kita tak suka. Jadi kalau macam tu, baik kita juga tidak buat benda yang sama. Jadi kalau kita menjual je kerja dia kan, jadi memang dalam hati saya lah, saya kata mereka ni tak pergi belajar ke atau menuntut dengan cikgu yang salah. Okay? Kita tak ada platform menjual ni, tidaklah dekat social media tu nak menjual kan. Jadi di media sosial tu tunjukkanlah kepakaran kita. Itu lebih baik. Okay? So kepakaran yang kita nak tunjukkan tu memanglah kadang-kadang nampak macam kita promote diri kita, tapi dia boleh dilakukan dalam keadaan yang sangat subtle, yang sangat tersembunyi. Okay? So puan perlu nampak aktif bersosial di media sosial pun betul juga. Okay? Tapi ini semua ya sebelum kita ambil keputusan untuk menjadi macam ni, puan kena bersedia dengan tindakan kita. Jadi maksudnya dekat sini, kalau lah katakan kita nak pilih social media sebagai medium untuk kita berhubung dengan bakal prospek kita, adakah kita konsisten untuk posting semua benda itu kat situ? Kadang-kadang ada orang dia tak konsisten, dia sekejap ada sekejap tak ada. Okay? So kalau nak pilih social media lah. Okay? Kemudian
dan jangan lupa, ni paling paling penting juga seorang juruterapis. Mereka tak ada network, memang tak boleh nak sustain business. Network ni ialah rangkaian. So kita nak bina rangkaian bukan dari kalangan pelanggan sahaja ataupun bakal pelanggan. Sebenarnya network ni lagi luas daripada itu. Network boleh jadi rakan-rakan usahawan yang kita kenal, kerana mereka juga berpotensi untuk mempromosikan bisnes kita tanpa bayaran. Okay. Jadi kalau kita nak start tu jadi juruterapis, sebenarnya kita perlukan duit untuk iklan dan sebagainya. Kita pun tak mampu sangat nak adakan bajet sebanyak itu. Jadi binalah dulu rangkaian. Okay. Berjumpa dengan orang, membina jaringan perniagaan. Tetapi sewaktu kita bernetwork atau membina perniagaan, membina jaringan tu, tidaklah kita hendak menjual juga ataupun sentiasa nak mempromosi diri sendiri juga. Itu pun salah juga. So bagi saya, ilmu pemasaran untuk seorang juruterapis mereka perlu belajar. Okay, right. So itu untuk bagaimana nak menguasai dia lah. Okay. Kemudian okay. Kemudian saya nak sentuh jika mereka buat rawatan kepada pelanggan dan mereka post dekat social media. Saya punya concern satu saja, kalau boleh mintalah izin daripada pelanggan tu. Kerana ada pelanggan yang selesa mereka untuk dikongsi cerita mereka, ada yang tidak. Jadi kena pilih-pilih juga. Dan kita sebagai juruterapis, kita ada etika, kita minta izin. Tapi bagi saya lah, berapa lama kita nak post tentang pelanggan tu, nanti pembaca akan kata dia ni macam tak ada benda lain nak buat. Sebab dia nak tunjukkan kepakaran dia, orang dah tahu dah. Tapi orang dah tahu dah, tapi orang tak nak benda tu. Orang nak cerita, orang nak engagement, orang nak ada petautan. Suka ikut sipulan-sipulan ni kerana cerita dia bermutu, cerita dia berkaitan, cerita dia menyentuh perasaan. Jadi kalau hari-hari kita post buat servis dekat customer, itu common. Itu semua orang kena ada, kan? So bagi saya, jika puan hendak posting tentang treatment, itu bolehlah puan jadualkan mungkin sekali seminggu atau macam tu. Dan kalau boleh, saya suggest keluarkan duit sikit untuk buat penggambaraan yang betul dan bercerita tentang servis. Jadi yang lain-lain tu kita cerita kisah-kisah berkisar kita punya kepakaran. So tidaklah kita rasa macam kita hanya nak menjual saja, kan? Bila kita nak menjual, kita ada video khas, kita ada poster khas untuk cakap pasal servis kita. So itu lagi nampak profesional. Okay, so bagi saya puan, kalau pelanggan okey, dia setuju, kita minta izin dia, bolehlah post dekat media sosial. Tapi saya tak berapa galakkan polisi tu, sebab pelanggan ni ada satu isu yang sangat sensitif. Sesekali bolehlah, kan, tapi kalau kita urut ni, kan, urut jaga orang salin ni semua, dia ada sensitive issue kat situ. So betul-betul bila kita nak buat tu, kita kena fikir impact dia juga. Yes, adalah lebih baik kalau nak post pasal business atau servis, kita buat sendiri. Kita punya, orang kata, we call it stock photo lah. Stock photo kita yang memang dah ambil elok-elok, dah diedit, dah dimasukkan dengan tajuk-tajuk yang tertentu dengan contact information tu semua. So itu lagi bagus untuk dijadikan bahan promosi. Okay, alright. So kemudian saya juga ditanya, ini adalah dalam perjalanan saya sebagai pendiri bisnes, dan mereka tanya banyak-banyak benda ni. So dan paling yang last kali lah yang saya boleh share, berapa peratus kos untuk diperuntukkan untuk perbelanjaan pemasaran? Berapa peratus dari perbelanjaan untuk perbelanjaan pemasaran? So saya nak cakap kat sini, seikhlas-ikhlasnya saya nak cakap kat sini, pemasaran ada dua, satu berbayar dan satu percuma. Kalau percuma, banyak medium boleh guna, contoh macam social media dan sebagainya. Tetapi jika yang berbayar, okey, kita nak gunakan untuk iklan atau sebagainya, kena keluarkan kos. Jadi puan,
Untuk satu bisnes, kalau tak keluarkan kos, kita tak berbisnes lagi dengan betul, sebab semua pemain dan pendiri bisnes mengeluarkan kos untuk mendapatkan pelanggan. Dan kenapa kita kata kita boleh dapat pelanggan secara tiada kos? Kalaulah seorang pelanggan itu merujukkan kita kepada pelanggan yang baru, itu ialah pemasaran dari mulut ke mulut ataupun word of mouth marketing yang tidak memerlukan kos. Tapi untuk pendiri bisnes, kita ada dua, kita amalkan dua. Memang kita ada, satu berbayar dan satu percuma. Jadi kalaulah semua orang nak bercakap dengan kita secara percuma, berapa lama Puan rasa Puan boleh sustain atau kekal dengan cara pemasaran yang begitu? Okay, so untuk nampak profesional as a business owner, memang kita spend. Jadi bila orang tanya saya, berapa banyak Puan spend untuk kos pemasaran? Kalau kita tahu kapasiti kita banyak mana dan mungkin dari situlah kita buat anggaran. So saya bagi je contoh. Contoh ya Puan. Contoh kalau kita nakkan sales sebanyak 10,000 setiap bulan. So kita dah buat dah calculation kita. Kita kira-kira kita memang nak dapatkan jualan ataupun tempahan bernilai 10,000 setiap bulan. Jadi daripada 10,000 jualan yang kita dah sasarkan tu, berapa peratus kita akan ambil untuk buat pemasaran. So kalau Puan dah tetapkan 10,000 macam saya cakap tadi, kemungkinan paling minimum 10%. So 10% is RM1,000. So RM1,000 ni adalah wang ataupun peruntukan untuk perbelanjaan pemasaran. So bermaksud daripada 1,000 tu apa yang boleh dibuat untuk pemasaran, untuk aktiviti pemasaran. Contohnya mungkin ada buat iklan, ada print flyers, ada buat iklan dekat dekat manalah, dekat mana-mana medium yang Puan pilih, ada buat iklan di social media dan sebagainya. Jadi mungkin Puan gunakan 10% anggaran sasaran jualan untuk buat belanja pemasaran, mungkin 10%. Dan tidak hairan dalam dunia berbisnes ni ada mereka yang spend sampai 50% daripada sasaran jualan dia. So mungkin kalau mungkin orang lain dia kata dia nak 10,000 sales tetapi dia spend untuk advertisement 5,000, advertisement dan marketing 5,000 pun boleh jadi juga, tapi different industries lah. So ada juga yang one to one, maksudnya 10,000 sales yang dia dah dapat, dia spend pun 10,000. Jadi Puan, dalam hal ni saya just nak sentuh tentang kos. Bermaksud kita tak boleh lari daripada kos. Jika Puan mahukan jualan sebanyak RM10,000 sebulan, berbaloi tak dengan hanya pemasaran percuma ataupun pemasaran print flyers 200-300, print business card 200-300. So itu saya punya persoalan yang saya ingin lontarkan kepada Puan. Jadi kalau dia berbaloi, maksudnya buat keluarkan RM200-300 je sebulan dan boleh dapat sales RM10,000, buat. Tapi ada orang dia kata Puan 200 tu boleh buat apa kan, 500 pun belum tentu. Saya cakap ya. Sebab dalam bisnes ni kos ni kos adalah satu yang kita kita kena keluarkan. Dan kadang-kadang kita di luar kawalan kita. Kalaulah kita spend RM500 untuk print flyers, kemudian tidak ada sebarang respons daripada flyers kita, kita tak boleh terus kata, ya aku dah buat flyers tapi rugi. Tapi mungkin kita boleh pilih medium lain untuk alihkan bajet RM500 tu. Contoh, mungkin iklan di Facebook kan, tak perlu nak pakai flyers bercetak kan, ataupun mungkin kalau saya akan guna 500 tu untuk buat something macam penjenamaan, macam contoh print bag ke apa kan, bag dengan logo kan, ada contact number, ada website, dan itulah bahan pemasaran kita. So mesti kena ada keluarkan kos juga ya, supaya orang nak ingat kita dan kita pun nak tinggikan juga equity jenama kita. Okay Puan? So jawapan dia tak tentu. Mungkin 10%, mungkin kurang lagi, mungkin 1/3 daripadanya, mungkin setengah. Ada orang juga keluarkan 1:1. Maksudnya nak dapat jualan sekian-sekian, inilah kos yang dia kena keluarkan. Dan tanamkan dalam fikiran kita,
semua pendiri bisnes menggunakan ini. Jadi kenapa kita tidak menggunakan ini? Kalaulah ini boleh mendapatkan lebih ramai pelanggan, dan pelanggan juga adalah pelanggan yang bermutu. Okey, so itu perkongsian saya untuk petang ini kepada terapis, ya, juruterapi yang menjadikan kerjaya tukar urut dan uh, jaga orang berpantang ni sebagai kunci pendapatan. So kita tak boleh lari daripada menguasai ilmu pemasaran juga, kerana ilmu pemasaran sangat kekal relevan dan dapat memastikan perjalanan bisnes kita. Okey. So pertama, poin belajar, ya, belajar, amalkan dan sebarkan. Okey. Kemudian belajar meletak kepakaran kita tu dalam bentuk yang betul. Okey. So dan ketiga, boleh kongsikan ya di social media, dan kita tak perlu nak cakap pasal kepakaran kita sangat, tapi kita berkisar cerita kita tentang kepakaran kita. Dan akhir sekali, jangan lupakan untuk membina jaringan perniagaan, iaitu membina network. Okay, so etika juga kalau nak post tentang bisnes ataupun pelanggan, pastikan kita mendapat izin. Kemudian kita tidak oversell ya bisnes ni. Kemudian kita minta izin dengan dia, dan kemudian lebih baik kita gunakan stok foto kita sendiri. Kita yang buat pengembaraan video ataupun foto, dan kita ada stok foto kita sendiri. Okay, right. So dan yang ketiga ialah apabila saya ditanya tentang bagaimana nak memperuntukkan perbelanjaan untuk pemasaran, adalah berdasarkan peratus yang puan sendiri akan tentukan berdasarkan sasaran jualan yang puan sendiri inginkan. Okay, so tidak ada perniagaan tanpa kos, kerana semua ahli perniagaan, tidak kira apa bidang, juga mengeluarkan kos untuk pemasaran. Okay, so itulah perkongsian saya sedikit sahaja dan harap dapat membantu. Saya suka nak tengok terapis yang uh, pergi belajar ilmu yang betul untuk tunjulkan perniagaan mereka di dalam satu situasi persaingan yang sihat. Okay, sebab ramai ya, kita ada ramai pemain dalam bidang ini, jadi biarlah kita dalam suasana ataupun situasi persaingan yang sihat. Okay, so saya minta maaf jika ada yang tersinggung atau terkasar bahasa. Jika ada apa-apa pertanyaan, boleh ajukan, boleh share, boleh tag kawan, boleh komen ya. Dan jika inginkan apa-apa, boleh tanya kepada kami punya customer service. Saya ucapkan selamat maju jaya untuk kerjaya puan. Semoga kerjaya kita ini dapat membantu ramai orang di luar sana. So sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Assalamualaikum.